Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dimuliakan sekalian. Pada malam ni sebelum kita berehat Abang Mahrum ada satu topik menarik yang ditanyakan kepada saya, dan saya yakin tuan-tuan pun pernah mendengar topik ini. Betul ke ahli neraka itu kebanyakannya orang perempuan? Tasha Hasifan, ahlan wasahlan. Soalan ni kadang-kadang orang bertanya kepada kita. Betul ke penghuni neraka ni kebanyakannya orang perempuan? Ibu kita, kakak kita, adik perempuan kita, isteri kita, anak perempuan kita. Jadi soalan ditanyakan, apakah betul penghuni syurga tu kebanyakan orang perempuan? Siti Hashim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan semua. Jangan lupa untuk sharing video ni kerana penting sangat topik yang saya nak bawa pada malam ni, Nurul Huda ya. Kidemang, ahlan wasahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tolong share pada teman-teman kerana topik ni penting sangat. Zulkifli Batubara, Azizak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan, terima kasih kerana hadir. Walaupun saya tak maklum kepada tuan-tuan bertuan malam ni, tapi bila ada luang masa, insya-Allah saya hadir bersama tuan-tuan untuk menyampaikan apa-apa yang saya faham tentang hadis. Moga-moga ada manfaat Rahimah Muhammad, Nuhayati Amran, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo salam semua. Faham tak soalan ni? Benarkah ahli syurga itu kebanyakannya orang perempuan? Siapa yang setuju? Siapa tak setuju? Ini bukan isu setuju atau tak setuju, Fahrul Azlin. Ini isu hadis. Jadi Muhammad Safi Arifin, tolong sampaikan kepada teman-teman kita yang lain, isteri kita, adik-adik kita, kakak kita, adik perempuan kita, makcik kita. Topik ni penting sangat, menyentuh semua mereka ya. Betulkah orang perempuan ini yang paling ramai masuk neraka Allah? Na'udzubillah. Nur Hazmin Sabri, ahlan wasahlan ya. Baik, satu ketika Nabi SAW, ketika berlaku satu kali gerhana matahari pada zaman Nabi SAW, Nabi pun melaksanakan salat sunat gerhana. Salat gerhana bersama dengan para sahabat. Nabi berdiri sangat panjang, sangat lama. Baginda pun rokok lama. Kemudian bangkit dari rokok, baca kembali Al-Fatihah ya. Ustaz Safi Sadiqin, ahlan wasahlan. Terima kasih. Halimatun Sa'adiyah. Ya, Nabi SAW membaca, kemudian rokok, kemudian bangun semula baca, kemudian rokok. Inilah kaedah sembahyang sunat, sembahyang gerhana ya. Pada rakaat kedua, baginda kembali membaca begitu panjang surah Ali Imran. Kemudian baginda rokok, kemudian baginda berdiri lagi, kemudian rokok lagi, kemudian sujud. Inilah kaedah sembahyang gerhana yang kita pelajari, bukan? Ahlan wasahlan ya. Pada Mar WKN, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zubaidah Muhammad, ahlan wasahlan. Jangan lupa sharing kepada teman-teman. Topik ni penting sangat, menyentuh isteri kita, anak perempuan kita, kakak kita, makcik kita. Ya. Rozia, ahlan wasahlan. Seremban pun hadir. Latifah Rizwan, ahlan wasahlan. Tolong share pada teman-teman ya. Moga-moga kita sebelum tidur malam ni dapat buat pahala bersama-sama Kak Long Nur Ustaz Safi Zikin, Baharudin Budi, ahlan wasahlan. Jadi kemudian Nabi pun berdiri lama. Kemudian Nabi pun bersabda. Selepas itu Nabi menyampaikan khutbah gerhana. Baginda SAW sabda, diperlihatkan kepadaku sebentar tadi neraka. Tak pernah aku melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti itu. Aku melihat kebanyakan ahlinya adalah perempuan. Inilah yang disebut Nabi SAW. Para sahabat bertanya, apakah sebabnya wahai Rasulullah? Sebabnya adalah kerana kekufuran mereka, kata Nabi SAW. Mereka bertanya lagi, apa mereka kufur pada Allah wahai Rasulullah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan. Terima kasih Ahmad Nazmi ya. Ahmad Nazrimi. Baginda bersabda, golongan perempuan ini tidak berterima kasih kepada suami, suka melupakan kebaikan. Andai engkau memperlakukan salah kepada seorang daripada mereka, memperlakukan salah seorang daripada mereka dengan kebaikan seumur hidupmu, dia tetap akan melihat perkara yang tidak baik sahaja daripada dirimu. Dan dia akan berkata, sungguhnya aku tak pernah melihat apa pun kebaikan padamu, wahai suamiku. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Penceritaan Nabi berkaitan dengan ayah Kamarul Hizam, ahlan wasahlan. Edi Sufyan, ahlan wasahlan. Nabi telah menjelaskan bahawa orang perempuan ni kufur pada nikmat dan menyebabkan putusnya hubungan silaturahim. Mari kita dengar baik jangan silap faham tau. Ramai orang melihat hadis ini lalu menyangkakan bahawa Nabi SAW telah pun favoritism, Nabi bias, Nabi SAW
Ini adalah salah tanggap yang sangat besar. Ya Ustazah Khairani Hanim, Salam Ustaz Safi Sadiqin ya. Ini salah tanggap terhadap Nabi SAW kerana Nabi tidak berkata melainkan kebenaran. Nabi bersifat maksum. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi hadis ini merupakan hadis yang perlukan penjelasan. Jika tidak, kita meletakkan diri kita umpama bola lambung lah untuk dilibas oleh seseorang, tuan ya. Sangat bahaya. Ya, Ustaz Syafiq Murad, sangat bahaya kalau kita memahami hadis ini salah seperti yang disalah tanggapkan oleh sebahagian golongan anti-Islam, musuh dalam selimut, kaum munafiqun dan sebagainya. Satu hal yang pasti, ahli neraka tidak ditentukan oleh jantina. Dengar baik-baik penjelasan para ulama macam Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, bahawa ahli neraka bukan ditentukan oleh jantina, tetapi ditentukan oleh amal buruk yang mereka lakukan ketika di dunia dahulu. Ya, Nursia Karim, Alhamdulillah, tolong share pada teman-teman. Topik ini penting sangat untuk kita beritahu kepada mereka yang silap faham maksud Nabi SAW dalam hadis ini ya. Kan itu Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang buat dosa lalu dia telah pun diliputi oleh dosanya, maka itulah penghuni neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bukan ditentukan oleh Muhammad Faizal wa Ridwan Abu Bakar. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahli jannah, amin amin ya Rabb. Jadi bukan ditentukan oleh jantina, tetapi ditentukan dengan sebab amal perbuatan dilakukan ketika di dunia dahulu, seperti ayat ini contohnya. Jadi banyaknya bilangan perempuan di neraka tidak lain kerana bilangan mereka yang sangat besar dalam populasi dunia. Ini adalah penjelasan para ulama macam Imam Qurtubi, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Kaum perempuan tentu lebih ramai daripada kaum lelaki. Oleh itu, perempuan bukan hanya terbanyak di neraka, bahkan mereka juga lebih banyak daripada lelaki di syurga. Ya Allah, leganya dengar kenyataan para muhaqqiqun di kalangan muhaddisun. Ustazah Nurlis, ahlan wa sahlan. Demikianlah pendapat Qadhi Iyad dan juga Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Jadi untuk lebih meyakinkan bahawa hadis ini bukannya merendahkan darjat orang perempuan, terdapat sebuah hadis lain yang menyebut kaum perempuan yang Nabi lihat pada masa itu memiliki sifat-sifat tertentu. Contohnya hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad daripada Jabir radhiyallahu anhu, baginda pernah bersabda, kebanyakan wanita yang aku lihat dalam neraka adalah orang yang jika dititipkan rahsia mereka menyebarkannya, jika diminta mereka kedekut, jika meminta mereka memaksa, dan jika diberi mereka tidak berterima kasih. Ini adalah hadis yang mentakidkan umumnya lafaz yang pertama tadi. Maknanya ciri-ciri perempuan yang dimurkai oleh Allah SWT ini adalah yang disebutkan kat sini. Kalau diberikan rahsia, dia bocorkan. Kalau diminta, dia kedekut. Kalau meminta, dia akan memaksa. Dan kalau diberi pula, dia tidak berterima kasih. Ya. Jadi kita yang punya anak-anak perempuan, bila anak perempuan kita disunting orang untuk diperisterikan, menjadi tanggungjawab kita para bapa, para ibu, supaya memberitahu pada anak-anak kita ya, supaya mensyukuri nikmat ada suami, menghargai suami, seperti nasihat seorang raja yang bijaksana seperti disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Adabul dalam Aqlul Farid sebagai contohnya. Bagaimana seorang raja bila minang seorang perempuan, maka ayah kepada perempuan itu, ni cerita zaman jahiliah, tapi hikmah ni, wisdom ni kita ambil lah Musa ya. Maka dipesan kepada anak perempuannya, wahai anakku, kau akan pergi ke tempat lelaki yang tidak kau kenali, dan ayah pun tidak mengenali rapat dia. Oleh itu ayah pesan pada engkau sebagai pesan seorang bapa nak ya. Jangan biarkan matanya melihat benda yang buruk pada engkau. Jangan biarkan hidungnya menghidu yang tidak enak daripadamu. Jangan biarkan telinganya mendengar perkara yang tidak molek daripadamu. Maka jangan biarkan perut dia kosong, nanti dia akan marah kepada kamu. Berilah kepada dia segala yang dia suka, nanti dia akan menjadi hamba kepadamu. Lebih kurang begitulah nasihat ni tuan-tuan ya. Itu juga nasihat kepada anak perempuan kita, kepada adik perempuan kita akan berkahwin dengan saudara kita. Bersyukurlah atas nikmat. Kalau kita tak suka pada satu pemberian suami pun, umpamanya baju yang diberikan tak suka, pakai je sampai dia buruk. Jangan kutuk-kutuk, jangan komen-komen, jangan komplain-komplain. Ya, kan kita pernah belajar dulu surat Nisa bahawa orang lelaki ni sifat dia suka dia puji, suka dia ampu, ya, suka dia dikatakan, yalah ni sifat-sifat orang lelaki. Orang perempuan pula suka dia belai macam kucing pula dah.
Allahu akbar, la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Jadi Nabi telah menjelaskan bahawa sifat perempuan yang ahli neraka ni adalah kerana dia tidak bersyukur pada nikmat yang diberikan. Kufur nikmat. Jika diberikan satu rahsia, dia akan bocorkan. Kalau diminta, dia kedekut. Kalau minta, dia akan paksa agar diberikan. Dan kalau diberi, dia tidak bersyukur pula. Ini adalah ciri-ciri yang mengkhususkan sifat, karakteristik, tabiat wanita yang akan dimasukkan ke neraka itu. Lagi sekali saya jelaskan kepada tuan-tuan, jangan silap faham ya. Khadijah jangan silap faham pada hadis Nabi mengatakan bahawa kebanyakan penghuninya neraka. Kerana Qadhi Iyad dan juga Imam An-Nawawi telah pun menjelaskan, maksudnya ini adalah bergantung kepada kerana bilangan orang perempuan lebih ramai daripada lelaki. Bukan orang perempuan ramai dalam neraka banding dengan lelaki. Dalam syurga pun orang perempuan lebih ramai masuk syurga banding dengan orang lelaki. Macam tu. Ya, Munawwarah, ahlan wa sahlan. Jadi jelasnya Nabi bukan merendahkan kedudukan orang perempuan, tetapi Nabi menitik beratkan kepada orang perempuan supaya menjauhi sifat-sifat yang akan menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Wal iyazubillah. Jika kita fikirkan lebih mendalam, hadis ini sebenarnya memihak kepada orang perempuan. Dengan hadis ini Nabi hendak mengingatkan kaum perempuan sifat-sifat yang boleh menyerumuskan mereka ke dalam neraka. Sifat-sifat itu sangat halus dan seringkali dianggap ringan. Tujuannya adalah agar mereka dapat baiki diri supaya selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini macam soalan bocor lah tuan-tuan. Kehebatan dalam Islam ni soalan bocor banyak sangat supaya kita prepare, kita ready daripada dihukum di akhirat, ya. Ramzul Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila kita mengetahui lebih awal perkara-perkara ini, maka kita ambil langkah-langkah menyelamatkan diri kita supaya tidak terjerumus dalam sifat-sifat yang dibenci oleh Allah dan juga diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi supaya kita perbaiki diri, supaya isteri kita, anak-anak perempuan kita, gadis-gadis di luar sana yang belum bersuami, supaya dapat prepare, ready, ya, Ma'aliza, supaya tidak tergolong dalam golongan yang dibenci oleh Allah ini. Rasulullah SAW menjelaskan satu sifat buruk yang terdapat dalam diri seorang perempuan adalah mudah memperkecilkan atau melupakan kebaikan seseorang ketika marah. Semua kebaikan lalu luput hanyalah kerana satu kesalahan yang dilakukan. Seorang suami yang selalu memenuhi keperluannya dilihat seolah-olah tak pernah beri apa-apa. Seorang anak yang selalu bakti dengan bagai pemberian seolah-olah hanya pandai menyakiti hatinya sahaja. Nampak kaum ibu, kaum perempuan, kaum hawa yang dimuliakan Allah, ya, ummahat, para ummahat, ya, ingat baik, ya, bukan pada suami saja, pada anak-anak kita pun banyak rujukan yang telah pun kita lihat. Anak-anak lari daripada rumah, anak-anak tak mau pulang ke kampung, anak-anak rasa terhina, anak-anak rasa tak dihargai kerana banyak sangat komplain, banyak sangat komen daripada sang ibu. Jadi ibu jaga-jaga semua. Ini wasiat Rasulullah SAW untuk kalian jadi orang yang lebih baik sebenarnya. Jangan pandang ini satu penghinaan. Pandanglah dia satu penambahbaikan kepada kekurangan-kekurangan diri kita, ya. Jadi senario ini berlaku setiap hari, namun jarang diperhatikan. Ramai menganggapnya ringan, padahal di sisi Allah sangat berat. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ya, Aish Aswan, ahlan salan. Ya, Ros Sogunting. Apa maksud ni Sogunting ni? Nama bahasa apa ni? Baik, ya. Jadi mengingkari kebaikan walau kecil manapun merupakan sifat yang kejam dan kasar. Yelah, anak kita ada kekurangan, dia tak adalah cemerlang macam kawannya yang kita sebut-sebut tu. Tapi janganlah compare selalu sangat. Macam tak ada kebaikan dia pula, macamlah dia tak ada buat baik langsung kat rumah, kan. Sian kat anak-anak. Ya, lama dia rasa orang yang kat luar tu memuji dia, menghargai dia lebih daripada kita. Bahaya tau, jangan cerewet sangat. Ya, kaum muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dengar pesan Nabi baik-baik, ya. Hanya orang yang tidak sedar sahaja yang boleh melakukannya. Perbuatan ini sama sahaja dengan balas kebaikan dengan kejahatan yang sangat melukai perasaan. Bayangkan betapa hancurnya hati seseorang bila kebaikannya tidak dihargai, bahkan dilupakan. Kesian kat para suami, ya. Dia kadang-kadang semua benda yang berlaku kat office tu tak dapat nak ceritakan, tapi dia stres sebenarnya. Balik bertambah stres lagi. Rambutnya gugur, ya, BP-nya kendor, kan. Lama kelamaan dia pun pendek umur. Nak tak macam tu? Ya, jadi Rizal Yusof, Nur Asia, berilah berita-berita gembira untuk suami kita. Seperti pesan orang bijaksana pada zaman jahiliah dahulu yang direkodkan, disampaikan turun-temurun oleh orang Arab.
Jangan biarkan matanya hinggap pada benda yang tak elok pada kamu, yang buruk. Jangan biarkan hidungnya menghidu satu yang tidak enak. Jangan biarkan telinganya mendengar benda-benda yang tidak bagus. Ya, Falina Nuraini, kerana orang lelaki ni apa nak buat, umur dia pendek. Bahkan ada setengah kajian menampakkan bahawa kebanyakan baby yang gugur dalam kandungan tu adalah baby lelaki. Kerana orang lelaki ni memanglah tak kuat macam orang perempuan sebenarnya. Hawa Karim, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Jangan lupa share pada teman-teman. Ini adalah peluang kita untuk mengumpul pahala-pahala detik-detik terakhir sebelum kita melabuhkan tirai malam ni, sebelum kita menutup mata, sebelum kita lelap. Tolong share pada teman-teman. Moga ada pahala banyak kat sini untuk kita kongsi-kongsi pesan Nabi, pesan Rasulullah SAW. Baik, perbuatan ini haram dilakukan kepada orang lain, lebih-lebih lagi kepada orang yang selalu menyayangi dan mencintai kita setiap masa. Ibn Battal Al-Maliki berkata dalam syarah Al-Bukhari, Nabi yang selalu memerintahkan kita supaya selalu berterima kasih kepada orang buat baik kepada kita, apatah lagi kepada suami yang sentiasa mengharapkan kebaikan dalam hidup kita bersama dengannya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, seperti yang digambarkan orang lelaki ni umurnya pendek berbanding orang perempuan kan. Kat kampung-kampung kita tengok yang tinggal semua makcik-makcik, nenek-nenek je, kakak-kakak je, single mother ni, single parent. Yang lain suaminya telah meninggal dunia. Ya, kita dapat lihat perkara yang berlaku depan mata kepala kita kerana orang lelaki ni memanglah tak kuat macam orang perempuan. Maka orang perempuan yang dimuliakan sekalian, ni adalah pesan Nabi kita kepada kita sekalian. Hargailah nikmat selagi ia ada. Kita pun tak tahu siapa pergi dahulu. Baik. Selain sifat ini, Nabi SAW beringatkan sifat lain. Dalam hadis Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri, apabila keluar pada salat hari raya, Nabi melalui di hadapan sekumpulan perempuan. Nabi telah bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kerana aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu di kalangan kamu. Mereka bertanya, mengapa kami pula, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, kamu banyak melaknat dan mengingkari kebaikan. Inna kunna tukthirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Ya, wahai yang perempuan, Nabi telah pesan kepada kalian semua, kerana orang perempuan banyak menyebabkan putusnya hubungan silaturahim, dan orang perempuan juga banyak mengingkari kebaikan. Saya telah jelaskan tadi ya, maksudnya kat sini bukanlah menafikan kebaikan yang daripada orang perempuan, bukan. Ibu kita yang melahirkan kita, cikgu-cikgu kita ramai yang perempuan, bibi kita sampai berjaya dalam hidup. Anak-anak perempuan kita lah yang melayani kita, menjaga kita waktu mungkin isteri kita tak ada kat rumah dan sebagainya. Ya, maka tuan-tuan, pentingnya kita faham dalam konteks ini merujuk kepada wanita yang tidak ditarbiyah, yang tidak ditekankan. Puan Azina, yang tidak diingatkan. Jadi kita sang ayah, suami kena selalu ingatkan. Alangkah baiknya sebelum tidur setiap malam kita ambil peluang, sebelum maaf-maafan dengan isteri kita, bacalah hadis-hadis Nabi sebagai satu penyubur iman. Supaya kita tidur setiap malam, Syedah Osman, dengan pimpinan, bimbingan yang bawa kita kepada peningkatan ketakwaan. Jadi laknat ini dimaksudkan oleh Nabi di sinilah kata-kata makian dan celaan yang lahir daripada kekesalan, sama ada ditujukan kepada manusia ataupun benda-benda lain, termasuk benda yang tidak bernyawa. Seperti sebelumnya, sifat dan sikap ini mencerminkan kekeruhan hati dan kegelapan jiwa pelakunya. Pepatah kata Arab, cerik hanya mengeluarkan apa yang terdapat dalamnya. Jika ia kopi, ia akan mengeluarkan kopi yang hitam. Kalau ia menyimpan susu, ia akan mengeluarkan cecair yang putih melepak itu. Inilah dia. Ya, apa yang dimaksudkan sebagai hati tadi. Sifat mazmumah yang ada dalam diri, kalau ia gelap, kata-katanya semua buruk-buruk. Tak ada lah yang baik. Tapi kalau ia dididik dengan kebaikan, anak-anak tuan-tuan perempuan tu, saya harapkan demikian juga anak saya. Kita bimbing anak kita untuk cakap yang baik, berkata yang baik, fikir yang baik-baik. Ya, kepada isteri kita, kepada anak-anak perempuan kita, insya-Allah mereka akan jadi generasi yang terbaik, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Imam Nawawi berkata, hadis ini mengandungi anjuran untuk membanyakkan sedekah, buat baik, istighfar dan ketaatan. Hadis ini juga mengajarkan bahawa perbuatan baik dapat menghapuskan dosa-dosa. Tadi dalam Tanyalah Ustaz pagi tadi, saya ditanya tentang apakah hukum seorang perempuan yang memberi harta kepada orang lain, sedekah kat surau masjid, kepada anak-anak miskin dan sebagainya. Kalau anak dia pergi sekolah, dibekalkan anak dia bekal lebih, bagilah ke kawan yang susah. Apa hukumnya? Ini satu kebaikan, tuan-tuan. Dalam hadis mengatakan, dalam hadis Bukhari, kalau ini dilakukan oleh isteri kita, selagi tidak mendatangkan kemudaratan kepada simpanan keuangan keluarga, maka ia satu kebaikan. Bila kita tahu isteri kita, Masya Allah, sayang, awak masak makan lebih, kenapa? Nak bagi pada kawan, dengan cerita kawan ni, anak kita ni kawan dengan kawan ni miskin, tak ada makanan, tak sempat nak makan waktu rehat. Allahu Akbar.
Ya, tengok isi kita masak mihun lebih hari Khamis dan Jumaat. Apa hal ni? Hantar ke surau orang baca Yasin dan sebagainya. La ilaha illallah Rasulullah, inilah wanita-wanita ahli syurga. Ada pula dalam hadis mengatakan wanita yang sabar atas kematian suami, mendidik anak-anak, tak sempat berkahwin, nanti ke akhirat akan berlari-lari masuk syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Terima kasih yang kira star pada saya. Allahu Akbar. Jasa kalian ni memanglah anak tak boleh nak balas. Jadi balik kita kepada perkara ni tadi, galakan untuk kita mengajar anak isteri kita, terutamanya yang perempuan, banyakkan istighfar, banyakkan bersabar. Bayangkan ketika Abu Darda radhiyallahu anhu dan isinya Ummu Darda, anak perempuan mereka Darda yang cantik jelita tu dipinang oleh putera mahkota diraja namanya Yazid bin Muawiyah, Rumi Kurniawan. Tapi Abu Darda dengan Ummu Darda tolak berbaik pinangan putera mahkota itu. Kita kalau tak nak seorang jadi menantu, tolak berbaik. Jangan kutuk-kutuk lah. Dada hitam, pendek, jangan sebut apa-apa tuan-tuan. Tak baik sebut pada orang begitu. Macam kita cantik sangat kan. Jadi apa yang berlaku, Ummu Darda menolak dengan baik pinangan Muawiyah itu untuk puteranya. La ilaha illallah Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Maka Abu Darda telah mengahwinkan putrinya itu yang cantik jelita itu dengan anak muridnya yang paling sederhana. Tak punya wang, tak punya duit, tak punya kedudukan, biasa-biasa saja, cuma dia seorang yang tekun datang belajar kepada Abu Darda. Abu Darda ni salah seorang sahabat Nabi yang sangat alim, lagi faqih. Setahun mereka berkahwin. Abu Darda tak pernah datang rumah anaknya tujuan belanja anaknya. Macam mana kau makan ini apa? Tidur okey tak? Tilam jenis apa? Tak ada tanya satu pun. Kerana Abu Darda mengatakan kepada anak perempuannya itu, Darda, ayah menolak pinangan diraja kerana kau hidup sama sederhana nak. Ayah takut nanti kekayaan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni bila jadi kaya dia lupa. Ayah takut nak nanti kau diulitkan dengan berapa orang sikandi pula apa? Berapa orang pula pembantu-pembantumu, apa dipanggil? Nur Hashimah. Apa dipanggil tu yang duduk kat istana pembantu diraja tu. Orang perempuan tu apa dipanggil? Dayang, apa benda lah lebih kurang gitulah. Nanti kau daripada hidup susah macam ni, tiba-tiba sederhana macam ni, nanti kau hidup ada berapa orang dayang mengurus kau lupa daratan, nanti jadi ayah tolaklah pinangan dia. Kahwinlah dengan orang bertakwa, berilmu, sederhana. Moga kau dapat bersyukur satu hari ada makanan, satu hari kau sabar kerana tak ada makanan macam Rasulullah SAW. Bukan gundik, Najwa ambil gundik pula dah, bukan gundik. Dayang. Baik. Jadi kembali kita kepada topik ni tadi, bahawa ajarlah anak-anak kita, anak perempuan kita pandu kepada hadis Nabi ni, banyakkan sedekah. Anjurlah mereka melakukan kebaikan. Anjurkan mereka untuk banyak istighfar. Anda ada kat rumah peluang anak tidur waktu pagi atau pergi sekolah, sembahyang sunat duha. Baca Al-Quran. Baca surah Al-Waqi'ah sebagai contohnya untuk menghindari kefakiran. Masturah. Kita kawan wanita ni kalau uzur sekali pun bukalah dekat YouTube ke apa ke, min syariah Al-Afasi ke, Sudais ke, Salah Budair ke, ulama-ulama Al-Quran ini ke, supaya kita dengar bagaimana kat rumah kita ada surah Zumar yang Nabi suka baca, ada surah Al-Isra, ada surah Al-Waqi'ah yang dipesankan oleh Allah bin Mas'ud kepada anak-anaknya untuk baca supaya menghindari kefakiran. Radhiyah Husin. Inilah kita. Baik. Seorang ulama terkemuka di Syria bernama Muhaddis Syekh Muhammad Naim Arik-Susi pernah berkata bahawa pengajaran dalam hadis ini bukannya khas untuk perempuan, namun ditujukan juga kepada siapa sahaja memiliki sifat-sifat seperti itu dalam dirinya, termasuklah lelaki. Kerana kuliah ni ketika Nabi, Fatimah Samsudin, dayang. Ketika Nabi menyampaikannya kepada kaum wanita, maka kita sebutlah begitu kan. Macam contohnya kita berkuliah dekat area Sungai Buloh. Wahai penduduk Sungai Buloh, siapa pergi ke pasar tani di Pahit, contoh kita sebut begitu kerana kita punya mesej ditujukan kepada orang yang sedang berada di hadapan kita. Kata Syekh Muhammad Naim Arik-Susi, ini adalah merujuk kepada semua gender, lelaki baik, perempuan baik, bukan khusus kepada wanita sahaja. Sungguh bijak ucapan ini. Setiap sifat buruk yang dinisbahkan kepada perempuan juga terdedah kepada orang lelaki. Walaupun sifat-sifat itu banyak ditemui pada orang perempuan, tapi bukanlah makna lelaki terlepas daripada ujian itu.
Kerana orang perempuan ni dari sudut vocab dia lebih banyak daripada orang lelaki kan. Anak-anak perempuan bercakap lebih lancar daripada anak lelaki, lebih cepat daripada anak lelaki. Gitulah kelebihan Allah berikan kepada orang perempuan. Walaysa zakaru kal untha. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rahmat Kota Dam, Syafiqah. Ya, jadi mesej ini ditujukan bukan saja kepada orang perempuan, malahan kepada orang lelaki pun sama. Berapa ramai orang lelaki yang perkecilkan kebaikan isteri-isteri mereka? Cukup ramai. Kita sering melihat para suami yang lidahnya sangat berat untuk mengucapkan terima kasih kepada isterinya. Ini pun satu masalah. Tak dapat, tak sempat nak ucap terima kasih sampailah isteri meninggal dunia. Dah dengar tak kisah ni? Ya Allah, dah meninggal barulah nak ungkit-ungkit kebaikannya. Barulah tengok pakaiannya. Barulah tengok tempat duduknya. Dah tak ada guna pada masa itu, tuan-tuan. Ya, katalah yang baik-baik. Kan kata-kata yang baik itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Ya, Rozia Kasim. Kan, cakap yang baik-baiklah. Kalau kita pergi jumpa orang kaya, pendapatannya juta-juta, dia sakit di hospital, kita bagi dia 1,000 pun dia tak pandang. Tapi cuba kita pergi, kita sebut pada dia, Datuk, Allah Datuk sakit je. Saya ada kawan juga, dulu sakit 3 hari macam Datuk ni. Lepas tu, apa lepas tu? Lepas tu terbaik, pulih, okey, pergi umrah pula. Contoh, kita bagi semangatlah kat dia. Kata-kata kita macam tu lebih baik daripada wang RM1,000 kita bagi kepada dia. Demikian juga isteri sebenarnya. Bukan dia minta handbag yang mahal-mahal, itu dia minta juga. Ya, yang lebih penting adalah kata-kata motivasi, doa untuknya. Terima kasih wahai isteriku. 20 tahun dah kita kahwin Allah, engkau sentiasa bersama dengan diriku. Banyak kelemahan aku yang kau cover wahai isteriku tercinta. Memanglah tak mampu nak ungkapkan apa saja kepada isteri kita yang terlalu banyak jasa, tuan-tuan betul kan? Nuaini kan jangan lupa lah hantar kad. Jangan hantar kad je, letak duit sekali dalam kad tu. Boleh seronok isteri kan. Ya. Tuan-tuan ni boleh kat sekalian. Jadi berapa ramai orang lelaki yang terlupa peranan isterinya. Tak ada menyebut tentang kebaikan isterinya. Yang disebut adalah perkara-perkara keburukan saja. Orang seperti ini adalah bertakwa kepada Allah. Ya. Kerana ketika Nabi SAW berjumpa dengan para sahabat, itulah perjumpaan terakhir Nabi dalam musim haji bersama dengan mereka. Nabi pesan, berkata kepada mereka, wahai sekalian yang hadir, sampaikanlah kepada yang tidak hadir. Atau pesanan yang Nabi beri penekanan adalah ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu wahai kaum lelaki terhadap isteri dan anak-anak perempuan kamu. Ya, orang perempuan ni ada kelemahan. Tapi kelemahannya hendaklah kamu baiki, bukan kamu biarkan, bukan kamu abaikan. Dia ibarat satu tulang yang bengkok. Kalau kau pergi kau kasari dia patah, kalau kau tinggalkan dia biar bengkok sampai bila-bila. Maka ya, Nabi SAW istawus bin nisa'i khaira. Nabi beri penekanan kepada orang perempuan. Malahan dalam Quran pun ada surah yang khusus untuk orang perempuan, surah Nisa namanya. Banyak ayat bincang tentang orang perempuan. Waalaikumsalam, bunga berguguran. Muhammad Asfani Ahmad, lama tak jumpa. Waalaikumsalam, moga sihat tuan dan juga anak-anak semua, mudah-mudahan sihat semua. Jadi inilah dia satu peringatan Syazwa, kan, Tina Alexon. Ya, alhamdulillah semua. Terima kasih pada yang kirim star kepada saya. Jangan lupa share pada teman-teman. Video ni penting sangat kerana kita sedang bincangkan bagi cincin pula dalam envelope. Bagus sangat tu. Memang hebat tu suami ni. Jangan bagi kad kahwin sajalah, jangan bagi kad ucapan anniversary sajalah, kad birthday dan sebagainya. Letak duit sikit dalam tu. Ya, barulah jadi lelaki sejati. Jadi perempuan yang sempurna sebenarnya, seseorang perempuan yang sempurna yang cukup banyak cerita mereka dalam Quran sebab Allah turunkan surat Nisa contohnya untuk puji orang perempuan. Beri gambaran bagaimana isteri kita, ibu kita, anak perempuan kita, adik perempuan kita, makcik kita, semua ni berusaha jasa kepada kita, tuan-tuan. Memang tak terbalas jasa-jasa mereka. Doa mereka mengiringi kita ke mana kita pergi. Jadi kelebihan orang perempuan ni terletak pada kehalusan perasaannya. Jika kelebihan ini digunakan dengan baik, dia akan menjadi hamba Allah yang sangat dicintai. Kan itu Nabi pernah bersabda, Nisa'u Quraisyin khairun nisa'i rakibnal ibil, ahnahu ala tiflin, wara'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Wanita terbaik yang pernah menunggang unta ialah wanita Quraisy. Mereka sangat sayang kepada anak pada masa kecilnya, sangat pandai menjaga suami dalam kepemilikannya. Ini memuji orang perempuan.
Ya, bukan hadis ini yang kita baca awal tadi mengecam orang perempuan. Tak. Dia beri satu guidelines kepada orang perempuan. Haniza Abdullah, Ahlan wa sahlan. Jadi pujian kita kepada isi kita, kepada anak perempuan kita kena bagi selalu tahu. Jangan highlight tu benda-benda keburukan, kelemahan je. Beza tak ayat ni agak-agak kalau kita sebut kat anak perempuan kita. Nak mari sini nak. Masak ni, sup ni sedap ni, tapi cuba rasa sabar. Nak masin apa ni. Ngelat ni banyak. Contoh kan, kita nak tegur anak kita masak masin, nanti masak gini, jangan masak gini nak. Cara presentation bukan macam ni. Bukan letak dengan kampit-kampit plastik kat sini. Untung kau tengok macam mana nanti. Tengok ayah tak ajar kau, mak tak ajar kau. Dengan baik nak, masa berlaku cepat. Jadi pada sekarang kena ada disiplin. Contoh, ni lekit-lekit ni tak mau. Ni plastik ni macam ni, jaga simpan. Ni sampah ni kita beza-bezakan. Ini recyclable ni tidak. Organik dan sebagainya. Kita latihlah untuk jaga dunia kita lebih baik. Itu juga sebahagian daripada iman. Kerana Nabi telah bersabda, imatatul adha ni tariq. Membuang satu yang menyakitkan di jalan. Maknanya sampah pun kita jaga berbaiklah. Asing-asingkan yang boleh digunakan kembali, yang tak boleh digunakan ni plastiknya. Jadi ajar anak-anak kita, tunjuk tuan-tuan. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir. Nabi pernah bersabda, apakah sabda Nabi yang lain? Kamala minar rijali kathir walam yakmul min nisa ila Asia imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran. Nabi telah bersabda, lelaki yang mencapai kesempurnaan sangat ramai. Namun tidak ada perempuan yang sempurna melainkan Aisyah, isteri Fir'aun, dan juga Maryam binti Imran. Menurut Al-Hafiz Ibn Kathir, yang selalu saya baca tafsir Ibn Kathirnya, Muhammad Farid ni pun ada ni tafsir Ibn Kathir nak? Nampak ni belakang saya ni tafsir Ibn Kathir. Baik, kata Al-Hafiz Ibn Kathir, persamaan yang terdapat pada Aisyah dan Maryam adalah keduanya sama-sama mengasuh seorang Nabi. Ni kedudukan Asia, ibu angkat kepada Musa AS, dan Maryam, ibu kandung kepada Isa bin Maryam. Jadi Asia telah pun mengasuh Nabi Musa AS, dan Maryam mengasuh Nabi Isa AS. Ringkasnya, kecemerlangan mengasuh dan mendidik anak membawa mereka kepada kesempurnaan dan martabat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Macam Imam Bukhari, bila ayahnya mati waktu beliau kecil, maka ibunya telah menggalas tanggungjawab itu, mendidik, membimbingnya sampailah dia lelaki jadi ahli hadis yang terkemuka. Imam Bukhari ini pernah berkata kepada anak muridnya, dia tidak pernah mengumpat sesiapa pun sejak dia mengetahui bahawa mengumpat itu haram. Bilakah Tuhan mengaku mengumpat itu haram? Ketika masih kecil, usia baru 7-8 tahun, ibunya mengajar bahawa mengumpat orang itu hukumnya haram. Besar peranan isteri, nampak? Ibu Imam Malik juga telah dijaga oleh ibunya selepas ayahnya pergi, ayahnya hilang. Ayahnya tak pulang daripada jihad. Satu cerita yang sampai kepada kita. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Puluh tahun ibu ni besarkan dia dengan penuh ketakwaan. Kaum ibu, terima kasih yang bagi star lagi kepada saya. Terima kasih sangat. Kita suami belum balik, bacalah Al-Quran. Ajak anak baca Quran. Petang-petang pergi exercise contohnya kan. Jaga penampilan diri kita. Kerana suami pun terdedah melihat macam-macam orang dekat office sebagainya. Contohlah tuan-tuan, perempuan saja cerita lah. Kemudian ada jadual kita baca Al-Quran, ada sembahyang duha, duduk dengan anak baca surah Al-Kahfi, tengok kerja rumah nak buat ke tidak. Ya Allah, besarnya pahala para isteri. Besar sangat. Saya mewakili semua lelaki mengucapkan terima kasihlah kepada para isteri kita, anak-anak perempuan kita, makcik kita, nenek kita, semuanya orang perempuan yang sangat salihah, muslihah. Dan mereka punya kedudukan memanglah tak boleh kita samakan dengan Asia ataupun Maryam, tetapi menjurus ke arah itu. Syazwani binti Marini, ahlan wa sahlan. Malam ni bukan saya puji pujian orang perempuan, kerana mereka merupakan sebaik-baik golongan. Kalau pergi kuliah-kuliah, semuanya orang perempuan. Kalau pergi haji, ramai orang perempuan. Kalau pergi umrah, ramai orang perempuan. Inilah kelebihan orang perempuan keliling kita. Ringkasnya, kecemerlangan mengasuh dan mendidik anak-anak membawa mereka kepada kesempurnaan dan martabat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita, para isteri kita, anak-anak perempuan kita, para ibu-ibu kita, nenek kita, makcik-makcik kita, jalan tangga kita, pekerja-pekerja wanita kita, semuanya memberi mereka syurga Firdaus Al-A'la. Rajin-rajinlah beramal dengan doa-doa Nabi SAW, iaitu
Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idza aradta bi qaumin fitnatan fatawaffani ilaika ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya, maksudnya, ya Allah, aku mohon padamu kelazatan melakukan ketaatan, kekuatan meninggalkan kemaksiatan. Berilah aku rahmat di sisimu, wahai Tuhan, dan keampunan. Ya, andai engkau mengkehendaki satu golongan itu ditimpa fitnah pada agamanya, maka matikan aku dalam keadaan selamat daripada fitnah agama itu. Kerana fitnah agama ni berat, tuan-tuan. Kalau fitnah ujian, fitnah mana ujian? Kalau ujian tak ada makanan, tak mengapa tahu. Kalau ujian dibuang kerja pun tak mengapa. Tapi janganlah ujian pada agama, tuan-tuan. Ya, tak kala iman orang pada hari ni macam kulit bawang pula tu. Asma Sa'id. Lagi kita takut, anak-anak kita belajar kat overseas tu kadang-kadang mudah terpengaruh dengan pembawakan orang-orang kafir di luar sana. Macam mana, bimbang. Itu ujian agama ni berat sangat, tuan-tuan. Kat Malaysia dia pakai tudung, dia pergi luar negara, dia tengok orang pakai tudung leceh, lekeh, dia buangnya tudung, dah free hair pula contohnya, tuan-tuan. Apa nak buat, inilah ujian. Ujian agama ni berat sangat, tuan-tuan. Ya, ada pula yang sanggup murtad. Jadi kita mohon kepada Allah supaya selamat daripada ujian dalam agama, dan mohon kepada Allah cinta kepada semua benda-benda yang mendekatkan diri kita kepada kasih sayang Allah, pada keampunannya. Terima kasih Rohana Abdullah, ahlan sahlan semua. Ya, mudah-mudahan dapat penjelasan terhadap isu yang diketengahkan, iaitulah apakah penghuni neraka itu ramai orang perempuan. Apakah yang dimaksudkan Nabi dalam konteks itu? Saya telah jelaskan di awal tadi. Terima kasih tuan, terima kasih atas doa yang telah pun dipamerkan di sini oleh Ustazah Nurilis. Bagi tuan yang ingin lebih banyak nota dikemukakan yang kita sampaikan ini, jangan lupa tahu, join kami di Sahabat Ustazah Azan dalam Telegram. Ada banyak perkongsian kat situ, doa, petua dan sebagainya. Ya, WhatsApp group kita dah penuh nampaknya. Jadi jom masuk Telegram Sahabat Ustazah Azan. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan. Cikgu Sabarudi Lawi. Assalamualaikum cikgu. Ya, Suzy Daniel. Assalamualaikum, lama tak jumpa. Semoga saya dapat terus berkuliah bersama tuan-tuan. Doa aku untuk saya, tuan. Saya pun perlu doa daripada tuan-tuan supaya dapat istiqamah menyampaikan kebaikan. Zul Hashim, terima kasih semua. Assalamualaikum. Kenang daku dan doamu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم اكثر مالنا ولدنا وسعنا في دارنا وبارك لنا فيما اعطيتنا واطيل حياتنا طاعتك واحسن مالنا واغفر لنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terima Nisa Nur Hasana, Eva Ismail, Suziana. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Tak sempat nak baca nama kalian semua. Nur Aini, terima kasih ya. Kenang daku doamu. Irwan Hussein, terima kasih. Nur Azmi Faris, ahlan wa sahlan Azmi. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah pada waktu yang lain. Ya, saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan kasih Allah. Astagfirullah dinakum wa amanatakum wa khatimah amalikum. Terima kasih bunga berguguran. Terima kasih Mulia Tengku Murni. Jangan lupa share video ni kepada teman-teman yang lain Azizak. Terima kasih semua. Terima kasih Muhammad Safani Ahmad. Amin ya mujib. Amin. Nisan Hasanah, terima kasih. Jumpa lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Aisyah Harun. Rosha. Noria Muhammadin, terima kasih semua. Jumpa lagi. Safina Abdullah. Terima kasih. Bunga berguguran, terima kasih. Terima kasih pada yang kirim staff pada saya. Zuli. Terima kasih semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Muhammad Fazli Ahmad. Terima kasih. Saya Tun Osman. Jangan lupa join kami di Telegram Sahabat Ustaz Azan. Faiza Jaafar. Mat apa ni? Asi Aswan. Aswah. Mahfuzah Yusuf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zal Muhammad Rashidi. Ya, Ismaria Abdul Wahid, terima kasih. Azian Abu Hassan, terima kasih semua. Rohiza Muhammad, tak sempat nak sebut nama semua, terima kasih ya. Roslan Dahraman, terima kasih. Cik Wan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hazilah Harun, terima kasih. Nur Syahira Muhammad Syah, terima kasih. Tok Alang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.